Salam sejahtera. Saya Fred Tan, nombor metrik 268159. Kami adalah grup dari kumpulan K. Kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Azmir, Sairullah, Kingo dan Hasmadi. Pembentangan kami mengandungi beberapa kandungan di table of content, iaitu pengenalan, sorotan kajian, cadangan intervensi audit kepada organisasi, kesimpulan serta rujukan. Saya akan menerangkan dalam bahagian pengenalan. Istilah sekolah berasal daripada perkataan Yunani skolion yang bermaksud bangunan atau lokasi yang berfungsi untuk menyampaikan pengajaran kepada murid dan merujuk kepada semua orang yang belajar di sana. Sekolah ialah sejenis institusi pendidikan yang menyediakan ruang dan suasana pembelajaran untuk pengajaran pelajar di bawah seliaan guru. Majoriti negara mempunyai sistem pendidikan formal yang kadangkala diwajibkan. Bangunan sekolah kontemporari mungkin termasuk teknologi maklumat, IT atau hanya bilik terja. Tambahan pula, sekolah sering menggunakan ramai tenaga pengajar atau pengajar untuk mendidik dan menasihati murid. Lazimnya, seseorang akan menghadiri pelbagai sekolah dan institusi pendidikan bermula dengan tadika, maju melalui sekolah rendah, sekolah menengah, dan seterusnya, akhirnya university. Saya akan beri pada kawan saya untuk menerangkan seterusnya. Terima kasih. Selamat malam, saya ucapkan kepada Dr. Iskandar Hasan dan Abdullah dan kepada rekan-rekan semua. Nama saya Kingo bin Ripin, nomor metrik 267130, akan membentangkan di bahagian ringkasan analisa kajian. Satu soal selidik dilakukan di sekolah merangkumi 50 orang responden di kalangan guru dan kaki tangan sekolah. Butiran responden yang terlibat adalah seperti berikut. Mengikut jadwal 1, jantina responden ialah 29 tenaga pengajar wanita dan 21 guru lelaki. Mengikut lingkungan umur ini, majoriti responden adalah berumur antara 31 dan 40 tahun dengan jumlah 21 orang. 12 orang yang berumur antara 41 dan 50 tahun mengikuti. Seperti yang ditunjukkan dalam jadwal 2, terdapat seramai 10 orang responden dalam lingkungan umur 51 tahun hingga 60 tahun dan seramai 7 orang responden dalam lingkungan umur 20 tahun hingga 30 tahun. Soal selidik menunjukkan masalah dikenal pasti dalam organisasi ialah masalah kerja berpasukan. 64% daripada jumlah responden, yaitu seramai 32 orang, guru menyatakan bahwa mereka menghadapi konflik dengan guru lain ketika bekerja dalam pasukan. 30 orang guru, yaitu sebanyak 60% daripada responden, menyatakan kesukaran mendapatkan keputusan yang baik. Kepribadian guru berbeza-beza dan kepelbagaian latar belakang, pendapat, pandangan, dan pengalaman boleh menyebabkan cabaran kepada pasukan. Itu saja pemantangan daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Saya Muhammad Azmi bin Jailani, matrix number 267476. Hari ini saya akan menuliskan pembentangan saya mengenai sorotan kajian. Ada 4 aspek utama kerja berpasukan, dan yang kedua mengenai sebab utama kerja berpasukan amat penting. Yang ketiga, persediaan yang perlu dilakukan untuk membentuk pasukan terbaik, dan yang terakhir adalah mengenai faedah kerja berpasukan. 4 aspek utama kerja berpasukan. Yang pertama ialah kemahiran, dan yang kedua sudah semestinya lah komunikasi yang sangat baik diperlukan, dan yang ketiga adalah penyertaan untuk menyertai sesuatu pasukan bagi melaksanakan apapun jua kerja yang ingin dilaksanakan, dan yang terakhir adalah keberkesanan. Dan seterusnya, sebab utama kerja berpasukan amat penting kerana ini yang pertama menyatukan pekerja, yang kedua menggalakkan kecekapan, ketiga memupuk persekitaran pembelajaran, keempat menawarkan peluang lebih baik untuk maklum balas, dan yang ketiga persediaan yang perlu dilakukan untuk membentuk pasukan terbaik. Yang pertama, tetapan matlamat, kedua memilih ketua, dan yang ketiga tugas yang jelas antara ahli, dan yang keempat persekitaran kerja yang menyokong, dan yang terakhir mengenai faedah kerja berpasukan. Jadi yang pertama sudah semestinya mengenai ini dapat meningkatkan lagi kualiti sesuatu kerja yang dilakukan, seperti di pentadbiran persekolahan. Dan yang kedua, masalah diselesaikan dengan lagi mudah dan cepat. Dan yang terakhir adalah cadangan berpasukan dilaksanakan dengan mudah. Seterusnya saya Asmadi bin Agum, nombor matrix 267113 akan membentangkan cadangan intervensi OD kepada organisasi. Yang mana di sini kita boleh lihat ada 3 cadangan yang boleh kita tengok. Yang pertama ialah intervensi berasaskan proses manusia, yang mana kita lihat tinjauan maklum balas serta pembinaan pasukan. Seterusnya, cadangan intervensi teknologi struktur, yang mana reka bentuk struktur, kejuruteraan semula, integer convolutes, subspeed antivirus, dan seterusnya ialah cadangan menangani masalah kerja berpasukan, yang mana kita boleh lihat dari segi komunikasi, membuat keputusan bersama, penekanan pada tindakan ketua kumpulan kerja berpasukan, dan yang terakhir ialah kerja berpasukan adalah kemahiran seumur hidup. Seterusnya kita akan lihat cadangan menangani masalah kerja berpasukan, yang mana di pembentangan ini kita boleh lihat 2 gambar raja yang kita boleh rujuk. Yang pertama, tugas dan proses, iaitu di raja 1. Seterusnya di raja 2 pula ialah pusingan dimming. Okey, sekian saja pembentangan saya hari ini. Saya serahkan kepada rakan saya untuk membentangkan pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sairullah bin Usaman, nombor matrix 267375, ingin membentangkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, intervensi pembangunan organisasi OD amat penting dalam keberkesanan dan peningkatan prestasi sebuah organisasi. Perancangan tindakan dan intervensi perlu dilakukan oleh pengamal OD dengan diagnosis yang teliti untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Intervensi-intervensi yang telah dicadangkan di para 3 tugasan ini boleh diaplikasikan untuk mencapai matlamat dan tujuan selaras mencapai misi dan misi sekolah. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami.